dua task yang akan diberi markah, iaitu yang pertama sekali practical task ke practical exercise. Practical task, saya rasa practical task yang akan kita buat masa kelas. Satu lagi PBT. Yang PBT tu macam biasa awak kena selesaikan di luar masa kelas. Cumanya PBT yang pertama ni ada presentation. Kalau tak silap saya, apa-apa nanti saya akan maklumkan untuk pada next class lah. Okay. Awak dah tengok layer yang pertama, topik yang sebelum ni awak dah buat intervilan tapi menggunakan layer 3 switch. Layer 3 switch. Configuration dia, konsep dia still sama, lebih kurang macam awak guna layer router pada layer 3, cumanya dia berbeza, dia adalah secara hardwarenya dia adalah still switch. Jadi configurationnya adalah configuration switch keseluruhannya. Keseluruhannya memang configuration dia semua configuration switch. Tak ada pun menyebutkan IP routing dan sebagainya. Itu yang kita dah tengok pada part yang kedua. Untuk part yang ketiga, kita akan tengok satu yang saya dah terangkan pada part yang pertama hari itu, iaitu how kita buat redundancy di dalam network. Di dalam network, sebab kita dah bergerak ke kita dah bergerak daripada saiz network yang kecil kepada yang lagi besar, which is kita panggil sebagai medium size. Jadi redundancy merupakan part yang penting di dalamnya. Kenapa? Sebab kita tak nak kalau berlaku apa-apa down pada sesuatu link, secara keseluruhan network tersebut terus down. Itu yang kita nak elakkan. Apa yang kita nak tengok pada chapter part yang ketiga ini adalah berkenaan dengan redundancy pada layer yang kedua. Pada layer yang kedua, which is pada switching punya part. Pada switching punya part ini adalah objektif di mana apa yang awak akan tengok pada part yang terakhir ni lah, part 3 ni, topik 1 part 3. Semua berkenaan dengan, asasnya adalah spanning tree. Spanning tree. How dia operate, kenapa dia penting dalam redundancy. Saya tunjuk dahulu kenapa spanning tree ni kita perlu. Sekejap ya. Alright. Boleh nampak tak skrin putih? Boleh. Okey, ceritanya begini. Bila kita nak buat redundancy penting, yes, redundancy is penting. Benda ni adalah penting di dalam untuk stability network. Cumanya bila kita bercerita tentang layer 2 redundancy, kita buat kalau tengok kalau katakanlah katakanlah saya bagi simple sahaja, saya bagi 3 lah switch. 3 switch sahaja macam yang awak pernah buat sebelum ni. 3 switch sahaja. Sini, ini connect ke sini. Katakanlah dekat sini awak ada LAN. LAN A kata. Sini awak ada LAN B. Sini awak ada LAN C. Apa yang terjadi adalah, katakanlah sebagai contoh, tiba-tiba satu hari down di hujung ni. Down. Berlaku pada, tak nombor lah. Sorry. Switch 1, switch 2, switch 3. Katakanlah berlaku down pada switch 1, port yang menuju ke switch 2 ni. Kalau katakanlah down pada switch ini, kita ada LAN A.
LAN A nak pergi ke LAN C, tak ada masalah sebab yang down adalah di sini. Okey, masalahnya sekarang LAN A nak pergi ke LAN B tak boleh, LAN B nak pergi ke LAN C tak boleh, LAN B nak pergi ke LAN A tak boleh. Itu kalau kita tak applykan redundancy. Kita cerita dahulu kenapa perlunya redundancy dahulu Okey, kita pun apply redundancy. Kalau kita apply redundancy maksudnya kita akan tambah link. Bila mana kita tambah link maksudnya berlaku apa-apa still network tersebut boleh up. Still network tersebut boleh up. Selalunya kalau kita buat redundancy kita akan tambahlah link daripada LAN B ke LAN A. Nampak tak? Kalau katakanlah di sini down. Pada tempat yang sama ni down. LAN A masih boleh pergi tak LAN C? LAN A boleh pergi LAN C tak? Madam. Boleh. Daripada switch mana? 3. 3 lagi? Lepas tu pergi switch 1. Switch 1. Kalau LAN A nak pergi ke LAN B boleh tak kalau saya buat dalam topologi macam ni? Boleh. Boleh juga. Daripada mana? Dari switch 3 pergi switch 2. Daripada switch 3 ke switch 2. Tak perlu pun pergi ke atas, turun ke bawah. Sebab kenapa? Sebab kita ada redundancy. Redundancy. Boleh nampak tak kenapa perlunya redundancy? Bukannya kita saja-saja nak letak bagi redundant. Redundant. Contoh macam ni pun boleh juga. Kita ada 2 switch. Switch 1, switch 2. Kita buat link di sini. Down. Habislah. Kalau tak ada redundant, switch 1 dengan switch 2 akan down terus. Tak boleh communicate each other. Apa-apa LAN yang berada di sini dan di sini tak boleh communicate each other. Jadi caranya kita akan tambah redundancy. Link redundancy di sini. Satu down, satu akan up balik. Boleh nampak tak kenapa pentingnya redundancy? Bukan kita saja-saja buat, ada sebab. However, dia ada however dia. Walau bagaimanapun, bila kita buat redundancy di dalam switch, akan timbul satu isu yang kita panggil sebagai looping. Looping. Kenapa looping? Sekejap, saya padam balik. Ini redundancy yang kita buat. Awak ingat tak macam mana cara switch di dalam layer 2 communicate? Ingat tak macam mana dia hantar frame daripada satu switch ke satu switch? Apa yang dia akan tengok? Dia akan based on apa? Table apa yang akan dilihat untuk penghantaran frame daripada satu switch ke satu switch? Kita akan tengok table apa? Table apa yang kita akan tengok? Layer 2. Kita akan rely on table apa? Table apa? Routing table Kak, Madam. Layer 2. Awak dah cerita tinggi sangat tu. Layer 2 bukan routing table. Layer 2, routing table adalah router. Router berada di layer mana? Router berada di layer mana? Router berada di layer mana? Layer 3. Layer 3. Sekarang kita berada di layer 2. Apa table yang kita guna pakai untuk hantar frame pada layer 2? Table apa yang kita akan guna pakai? Tiga, Madam. Apa dia? ARP table kan? ARP table. ARP table tu kalau kita nak keluar ke network dia still ARP tu kalau nak keluar remote network yang lain. Satu lagi kalau berada di layer 2 kita akan guna MAC address table, betul?
Kita akan rely on MAC address table. Apa yang maklumat yang akan ada pada MAC address table adalah port destination dan port source. Betul? Sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Katakanlah, awak tengok kenapa ada isu looping di dalam redundancy pada layer tu. LAN A. LAN A nak hantar paket pada LAN C. LAN A dia akan masukkan maklumat pada MAC address table, port mana, port mana, apa IP address dia, apa source address dia. Then dia akan pergi ke LAN C, nak pergi ke LAN C. At the first time, maklumat destination address, MAC address tak ada lagi dalam MAC address table. Jadi apa yang dia buat adalah switch akan forward kepada all active port. Itu awak dah belajar dalam ITN sebenarnya. Dia akan forward kepada all active port. Active port dekat sini adalah dia akan forward ke sini, dia akan forward juga ke sini. Bila dia forward kepada kedua-dua switch yang ada pada dia, switch 1 dan switch 2 akan masukkan maklumat di dalam MAC address table masing-masing. MAC address table masing-masing. LAN A, port dia daripada source dia pada sini dan sini. Dia akan reply bila mana switch yang mempunyai destination port, katakanlah tadi LAN A nak pergi ke LAN C, maksudnya LAN C yang akan reply. Dia akan masukkan ke dalam MAC address table dia. Aku ada aku ada maklumat. Dia akan masuk ke dalam MAC address table switch dia. Aku ada maklumat untuk pergi ke LAN C. Kalau awak tengok sini juga pun ada sambungan. Sini pun akan update juga. Aku ada maklumat ke LAN C. Akan timbul masalah bila mana dah dua-dua cakap ada maklumat, dia akan hantar ke sini. Sini akan dengar. Saya tukar color pen dahulu. Sekejap ya. Bila dua-dua ada maklumat, dia akan hantar ke sini. Hantar ke sini. Sini pula, switch ini pula akan dengar. Daripada sini pun ada juga laluan nak pergi ke LAN A. Sini pula pergi balik ke sini sebab dia kata dekat sini pun, dekat MAC address ni pun ada maklumat yang pergi ke LAN A. Jadi dia akan looping di dalam ini sahaja. Lah tak tahu nak pergi mana port dia. Itu masalah yang berlaku bila kita buat redundancy ini. Tapi bila ada masalah adalah penyelesaiannya. Apa penyelesaian yang ada di dalam ini? Kita panggil teknologi dia sebagai STP. Ataupun nama penuh dia adalah Spanning Tree Protocol. Ini teknologi yang ada di dalam switch. How STP ni function? Dia akan hold satu port. Hold maksudnya dia akan, kita buat je sambungan sambungan redundant ni, kita akan buat sahaja. Cumanya akan ada satu port yang akan hold. Bukannya port tersebut mati, tak, dia akan berada pada sleep. Sleep lah senang nak cerita, dia berada pada sleep mode. Satu port akan berada dalam sleep mode. Di mana kalau katakanlah berlaku down pada mana-mana port, apa yang terjadi pada port sleep ni tadi, dia akan up. Jadi maksudnya network tak berhenti di situ sahaja. Itu yang kita panggil sebagai Spanning Tree Protocol. Isunya mula tadi, kita nak buat redundancy pada layer yang kedua, iaitu pada layer yang ada switch lah. Bila kita buat redundancy, isunya adalah pula timbul isu looping. Bila timbul isu looping, frame akan berpusing di dalam network. Macam tu je, tak tahu nak pergi mana sebab yang ni claim ada dekat MAC address aku ada maklumat nak pergi ke LAN A. Sini pun nak claim ada LAN A. Sini pun claim sudah cakap semua nak pergi mana ni. Itu isu yang timbul bila kita buat redundancy looping. Walau bagaimanapun ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya yang kita nak tengok, kita nak belajar how dia buat, iaitu Spanning Tree Protocol. Ataupun nama lain kita panggil sebagai STP. Setakat
introduction dia, faham ke tidak kenapa tiba-tiba kita nak tengok STP ini. Okay, tadi cakap kena buat redundancy. Yes, redundancy timbul pula issue looping. Okay, bila issue looping ni yang kita nak selesaikan menggunakan STP, Spanning Tree Protocol. Okay, ada soalan setakat ini? Ada soalan setakat ni? Ada, boleh faham kenapa kita nak belajar STP. Okay, baru kita buka balik nota kita. Kalau tak nanti tiba-tiba masuk cerita STP daripada mana datang tak tahu. Okay, kena terangkan dahululah daripada mana asal datangnya spanning tree ni sebenarnya. Okay, kita tengok secara teorinya dulu, nanti kita akan buktikan secara praktikal betul tak teori ni menyatakan macam ni. Okay, kita tunjukkan dengan packet tracer, yes betul ni jadi macam ni. Alright. Yang ni yang saya cerita tadi, redundancy pada layer yang kedua. Okay, kalau awak tengok dekat bawah, layer 2 loop issues ni menyebabkan apa? Yang tu yang saya cerita tadi, MAC database instability. Berpusing dekat situ sahaja. Bila berlaku MAC address instability, broadcast storm pun akan berlaku lah. Broadcast storm akan berlaku. Bila dah berpusing-pusing jatuh, dia pelanggaran akan kerap berlaku. Bila pelanggaran kerap berlaku akan menyebabkan broadcast storm. Multiple frame transmission. Yang ni bila dah pening sangat, dia akan sini nak pergi ke mana ni, sekejap nak hantar ke switch 1, sekejap nak hantar ke switch 2. Itu masalah yang akan timbul. Masalah yang akan timbul. Alright, kita nak tengok dahulu sebelum kita pergi how spanning tree tersebut operate, kita tengok dahulu dia punya term yang akan kita tengok di dalam spanning tree. Pada slide ini dinyatakan beberapa istilah-istilah yang kita akan jumpa. Tapi jangan risau, saya akan tunjukkan semula in terms of topologi nanti. Okay, yang pertama sekali yang kita akan jumpa istilah root bridge. Root bridge. Kalau dalam erti kata senang, root bridge ni adalah ketua. Dia macam istilah apa yang VTP, ingat tak VTP? Lebih kurang macam itulah. Dia akan ada satu switch yang akan jadi ketua kepada switch lain. Lebih kurang macam tu. Lepas tu kita akan tengok ada istilah root port. Istilah root port. Apa itu root port? The lowest cost to reach the root bridge. Nanti saya tunjuk cara senang untuk awak kenali jenis-jenis port yang ada. Lepas tu kita ada designated port. Yang ni adalah cost to get back to root bridge. Cost to get back to root bridge. Di dalam switch nanti awak akan tengok ada satu port akan jadi designated port, akan ada satu port akan jadi root port. Yang ni yang kita akan tengok. Lepas tu kita ada alternate port. Okay, alternate port ni adalah backup port. Yang ni yang saya kata tadi, dia akan slipkan. Kita panggil dia sebagai alternate port. Tapi istilah di dalam sebelum adanya dia STP ni dah banyak version tau. Kalau sebelum kita ada version yang latest ni, kita panggil dia sebagai block port. Dia tak ada istilah, dia belum lagi sampai ke istilah alternate port. Dia panggil sebagai block port. Block port. Dan last sekali kita ada backup port. Backup port. Ini istilah yang kita akan jumpa. Istilah yang kita akan jumpa. How STP operate. How STP operate. Satu step yang pertama sekali adalah yang saya kata tadi, pemilihan ketua kepada switch-switch yang ada. Ketua di dalam ini kita panggil dia, kalau dalam VTP kita panggil dia sebagai server, kalau di dalam STP kita panggil istilah dia sebagai root bridge. Switch tersebut akan jadi root bridge. Dia macam mana nak pilih? Kalau macam dekat kelas pun awak akan ada
cara-cara awak pilih ketua kan. Okey, dalam switch pun kita ada ciri-ciri nak pilih ketua. Okey, kalau dalam STP ni switch yang mempunyai lowest bridge ID akan menjadi root bridge. Lowest bridge ID. Bridge ID tu apa benda pula? Bridge ID adalah gabungan dua benda. Gabungan dua benda which is kita ada bridge priority dan MAC address. Ada ditulis di situ, kita ada bridge priority dan MAC address akan menghasilkan bridge ID. Bridge ID. Kalau tengok dekat sini, MAC address. MAC address boleh ubah tak? Kita boleh ubah tak MAC address? MAC address boleh ubah ke? Tak boleh, madam. Tak boleh. Okey, jadi ini pada switch memang kita tak boleh nak ubah. Tapi kita boleh tak force sesuatu switch, katakanlah kita ada 3 switch dekat sini, kita nak force sesuatu switch, katalah switch ini mempunyai maksudnya dia yang paling latest, dia ada iOS yang paling latest, kita nak force switch ni menjadi root bridge. Boleh tak? Boleh. Okey. MAC address tak boleh ubah, yang kita boleh ubah adalah bridge priority. Ada command yang kita akan guna nak ubah bridge priority. Tapi kalau kita nak guna yang default, kita akan guna pakai bridge priority 768. Ada dinyatakan di situ, boleh diubah. Kalau kita nak force sesuatu switch menjadi root bridge, MAC address kita tak boleh ubah, yang kita boleh ubah adalah bridge priority. Bridge priority. Itu yang pertama sekali. Pemilihan root bridge. Macam mana nak pilih root bridge yang mempunyai lowest ID. Apa itu BID? Consists of MAC address and priority. Consists of MAC address and priority. Okay. Dah kita pilih switch mana yang akan jadi root bridge. Okay, kita akan boleh tentukan, ingat tak tadi, path, root port, apa lagi tadi, designated port. Okay, bila kita dah ada switch yang menjadi root bridge tadi, kita akan boleh tentukanlah port-port yang ada. Okay, port-port yang ada. Okay, tengok pada slide yang ini. Okay, pada mulanya kita akan tentukan antara 3 switch yang ada, switch mana yang akan jadi root bridge. Apa syarat root bridge tadi? Switch yang menjadi root bridge kena apa? Apa syarat root bridge? Lowest bridge ID. Okay, lowest BID. Okay, sekarang awak tengok BID pada kepada ketiga-tiga port yang ada. Ketiga-tiga switch yang ada. Dia ada bagi tak push ID? Dia ada ni. Okay. Dia dah bagi terus dah ni. Okay. Dia dah bagi root bridge. Nanti saya akan tunjuk dalam packet tracer lah. Senang sikit. Okay. Switch 1 akan menjadi root bridge sebab dia mempunyai bridge ID rendah. Okay. Macam mana tahu? Tengok bridge ID dia. Kalau awak bandingkan dengan yang lain, bridge ID dia paling rendah. Bridge ID dia paling rendah. Sekejap ya. Ni bukan. Ni port punya tu. Sorry. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak dapat, sebab root bridge ni kita kena tengok switch itu sendiri. Dia akan ada bridge ID which is consists of MAC address dengan priority tadi. Priority yang dalam kes ni dia dah tetapkan. Yang ini mempunyai
apa kita panggil bridge ID yang paling rendah, switch 1. Bila kita dah ada switch 1 as the root bridge, yang ini adalah root bridge-nya. Kita akan tetapkan port-port yang ada. Port-port yang ada. Ingat tak tadi kita ada root port, kita ada designated port. Designated port. Kita ambil yang asas dahulu. Root port adalah port yang menuju ke root bridge. Root port adalah port yang menuju ke root bridge. Sekarang ini adalah root bridge awak. Port yang menuju ke root, saya selalunya akan tunjuk ni dulu, designated port, sebab yang ni paling senang. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh madam, boleh. Sharing hilang kan? Masih. Masih. Saya hilang. Seda pun Ada yang tak. Ada. Hilang. Hilang, saya dah sabar. Maaf. Bila kerja dekat rumah macam-macam masalah teknikal dia. Slide mana ya tadi? Tak ingat dah saya ni. Slide nombor berapa yang tadi? Slide ni kan? Ini madam. Ya madam. S1 adalah kita punya root bridge. S1 adalah kita punya root bridge. Sekarang kita nak tentukan port-port yang ada pada topologi ini. Kalau saya akan tunjuk dekat awak port yang paling dekat dengan root bridge terlebih dahulu. Kita ada root bridge, ini sebagai root bridge, S1 sebagai root bridge. Port yang paling dekat dengan root bridge ini kita panggil sebagai designated port. Designated port. Manakala port yang bersebelahan dengan designated port kita panggil sebagai root port. Boleh faham yang tu? Kalau katakanlah switch 3 menjadi root bridge, designated port akan berada di sini. Manakala root port akan berada di sini. Itu sahaja. Boleh? Boleh ke? Boleh. Dengan root boleh port. madam. Paling senang awak cari bila awak dah ada root bridge. Root bridge. Port yang berada pada root bridge tu, itu adalah designated port. Yang ni pula bersambung dengan switch lain. Port yang berdekatan dengan, ya saya. Slide hilang. Kejap ya. Ni nampak? Nampak madam. Nampak. Macam ni. Bagus jugalah. Tak adalah awak tidur kan. Pun tinggal 5 suara je lagi dalam tu. Yang lain tak tahu pergi ke mana. Boleh tengok root port dengan designated port. Port yang berada pada root bridge itu kita panggil designated port. Manakala port yang bersebelahan dengan designated port kita panggil sebagai root port. Walaupun istilahnya tadi least cost to the destination, yang paling senang nak tengok adalah yang berada pada root bridge itu kita panggil sebagai designated port. Yang bersebelahan dengan designated port itu kita panggil sebagai root port. Itu adalah dua jenis port yang ada. Awak tengok pada S2 ke S3 pula. Kita ada lagi port di situ, betul? Bila kita run STP, dia akan ada automatic satu yang akan jadi dalam alternate port. Alternate port, kalau sebelum ni kita panggil sebagai blocking, yang ni kita istilah baru dia alternate port. Alternate port itulah yang tak berfungsi.
Dia tak berfungsi. Kita akan ikut jalan yang tak ada alternate port. Pada asalnya, bila berlaku down, yang macam saya cerita awal-awal tadi, alternate port akan up. Akan automatically bangun, dia akan jadi laluan utama. Okay, dia akan jadi laluan di situ. Okay. Okay. Dekat sini, kita akan pilih designated port. Okay. Kita ada adder yang mana satu yang nak kita alternatekan. Adder di sini. Nampak tak lukisan saya ni? Di sini. Tak, Di madam. sini. Oh, nampak. Warna hijau. Port mana yang akan jadi alternate port? Okay. Syarat untuk jadi alternate port yang ni akan go into blocking step. Okay. Yang alternate port ni dia akan berada pada blocking. Blocking maksudnya dia tak berfungsi. Okay. Tak berfungsi. Bila katakanlah laluan utama ini down, adder 1, baru dia akan up laluan ini. Jadi tak adalah berlaku looping, tapi still ada redundancy. Yeah? Okay. Kita tengok sekarang which port yang akan jadi alternate alternate port. Okay? Port yang akan menjadi alternate port, syarat dia terbalik dengan root bridge tadi. Yeah? Port yang akan menjadi alternate port adalah port yang mempunyai switch dia mempunyai BID yang tinggi. Ya, BID yang tinggi. Okay. Either S3 ataupun S2 yang mempunyai bridge ID yang tinggi di sini, yang tu yang akan menjadi alternate port. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, dia katakan satu yang dia kata sebagai alternate port ni. Dia tak tunjuk pula. Okay. Kita tengok dia punya tu lah. Sama je kuasa ni. Okay. Kita boleh tengok pada BID. Kalau awak tengok yang dalam kotak ni adalah BID interface dia. Okay. Kita akan rujuk interface 2 untuk switch 3 dengan interface 2 pada switch 2. Okay. Awak rujuk bridge ID yang mana yang mempunyai switch mana yang port mana yang mempunyai bridge ID yang tinggi? Port atas ke port bawah? Tengok pada bridge ID dia. Port atas. Port atas. Okay. Siapa yang punya bridge ID tinggi, port ini akan berada pada alternate port. Okay. Jadi port sebelahnya akan jadi apa? Automatically akan jadi designated port. Boleh? Designated port. Okay. Jadi dia akan block dahulu dekat sini. Yang akan berfungsi adalah laluan ini. Kalau katakanlah tiba-tiba laluan ini down, dia akan automatically up. Okay. Akan automatically up. Dia akan boleh dilalui secara automatik nanti. Okay. Boleh faham setakat ini untuk jenis-jenis port yang ada. Ini port apa tadi? Ulang balik. Ini port apa? Ini port apa? Yang marker warna merah tu. Ini root bridge. Ini port apa? Designated port. Designated. Oh, bunyi apa itu? Okay, port ini yang berjiran dengan designated port kita panggil sebagai Root port. root port. Okay, macam mana penetapan alternate port tadi? Port mana yang akan jadi alternate port? Alternate port. BID yang tinggi. Yes, BID yang tinggi. Yang tinggi. Okay, antara dua ini tengok ini adalah priority dia 32769. Okay, priority sama. Jadi tak boleh tengoklah priority. Kita kena tengok MAC address. Akan ada ke kemungkinan MAC address sama untuk switch ke, untuk port ke? Boleh berlaku tak MAC address sama? Samalah madam, priority sama, MAC address sama. Kenapa dia kata MAC address tak boleh ubah, priority boleh ubah? Maksudnya priority akan menetapkan kita boleh force atau tak sesuatu switch tu menjadi bridge ID. Apa jadi dengan MAC address? MAC address boleh tak menjadi sama? MAC address boleh sama ke? MAC address boleh sama ke?
ada jawapan. MAC address boleh jadi sama ke? Tak boleh. Tak boleh. Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa ya? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Mungkin tak sama switch, madam. Ah? Well, Mesti unik. Mungkin tak sama Saya ada switch. dengar satu jawapan tu. Apa Ada suara lelaki di belakang tadi. Mesti unik, madam. Okey. Ingat MAC address adalah unik. Okey, unik. Apa maksud unik? Tak boleh sama. Okey, tak boleh langsung sama. Macam IC number lah. Okey, IC number awak. Awak cuba cari di dalam Malaysia ni, ada tak orang yang punya IC sama sebiji daripada depan sampai belakang nombor IC awak. Awak takkan jumpa. Sama juga dengan MAC address. Untuk each developer ataupun dia punya pengeluar, okay, katakanlah pengeluar dia macam switch yang kita ada Cisco, takkan awak jumpa MAC address yang sama untuk dua switch yang berbeza. Okay, MAC address adalah unik. Jadi yang boleh kita ubah hanya bridge ID sahaja. Bridge ID pula. Priority sahaja. Okay, priority sahaja. Okay, boleh Itu untuk 3. Okay, 3 switch. Okay, awak tengok dekat sini kalau kita diberi 4 switch pula. Okay, S1. Tengok dalam kisah ini S1 adalah root bridge. Okay, port yang berada pada root bridge automatically kita tahu itu adalah designated port yang berjiran dengan designated port root port. Okay. Okay, macam mana pula kisah di sini? Kisah di sini. Macam mana dia nak tetapkan yang mana satu akan jadi alternate port, yang mana satu akan jadi yang up. Okay, yang bukan alternate port. Macam ni lah yang akan blocking macam ni. Yang ni semua siapa yang main peranan, kita akan sentiasa rujuk bridge ID. Okay, bridge ID. Okay, kita akan rujuk bridge ID. Dia akan tengok antara dua ni bridge ID mana yang lagi rendah, laluan itu akan diguna pakai. Okay, dalam kes ni Expo, most probably Expo mempunyai bridge ID yang lagi rendah. Maksudnya laluan ini akan diguna pakai. Okay, macam mana nak tentukan ini adalah root port, ini adalah designated port. Awak tengok di mana root bridge berada. Root bridge di sini. Okay, awak tengok port ini menuju ke root bridge. Okay, sini adalah designated port. Yeah, ini menuju ke root bridge. Okay, yang sebelahnya memang akan jadi root port lah. Okay, alternate port cara yang sama. Cari daripada menentukan designated port, awak cari yang ni lagi senang. Untuk cari alternate port, cara yang sama, kena tengok BID yang lagi tinggi, port itu yang akan kita blokkan dahulu. Okay, blokkan terlebih dahulu. Sekejap lagi jangan risau. Nanti saya akan bagi contoh macam mana awak nak menentukan dari awal. Okay, switch mana yang akan jadi root bridge, port ini nama port apa, port ini nama port apa. Okay. Okay, yang ni saya rasa boleh baca sendiri sahaja. Yang ni semua dalam ITN awak dah belajar. Okay, cumanya description dia akan tambah sedikit lah. Ini adalah BPDU yang macam ni yang belajar dalam ITN dulu. Source address, MAC address, yang tu. Sama je. Ni how dia propagate dan proses. Yang ni pun boleh baca sendiri. Ni sebenarnya dalam ITN ni dia semua dah cerita dalam ITN. Yang ni hanya cerita tentang STP je sebenarnya. Yang ni cuma revision daripada topik-topik awak dah belajar dalam ITN. Okay, awak boleh baca balik yang ni. Okay, yang ni yang saya cakap tadi. Kalau dulu nama dia lain, sekarang nama dia lain adalah jenis spanning tree yang ada. Kita ada NO2.1D.
Okay, kalau senior-senior awak sebelum ni saya pernah sempat mengajar 802.1 ni. Ni adalah original standard. Okay, tapi saya rasa awak ni saya rasa dalam lab tak ada dah yang ni. Dia terus akan pergi ni. Okay, RSTP 802.1W. Okay, STP versus RSTP. Apa dah agak-agaknya R dekat depan tu? Apa agak-agaknya ni? Apa ni agak-agaknya? Hai, apa tu? Repeat. Repeat. Okay, daripada namanya sendiri boleh agaklah kenapa dia pindah kepada RSTP. Okay. Dan awak akan tengok PVST plus juga. Dua ni yang akan selalunya yang kita akan tengok. Okay, RSTP dengan PVST plus. Okay. Ini adalah karakteristik dia. Kalau tengok on convergence, sebab kenapa tak diguna pakai dah STP ni. Convergence dia slow. Resources needed memanglah low sebab convergence dia slow. Okay, kita akan cuma tengok yang laju-laju sahaja. Okay, yang fast. Okay. Yang ni pula adalah PVST plus. Okay, kita berhenti dahulu tengok antara RSTP dengan PVST plus. Okay, saya akan tinggalkan awak untuk next class. Kita berhenti ingat kita berhenti di slide ini. Untuk next class saya akan tinggalkan awak sekejap lagi dengan saya akan capture soalan yang lebih kurangnya topologi yang ada macam ni ataupun yang 3 macam ni. Okay, saya minta awak tetapkan yang mana satu jadi root bridge, tapi awak kena ada alasan lah kenapa awak pilih switch itu sebagai root bridge, kenapa ini jadi designated port, kenapa ini jadi root port. Itu yang penting dahulu. Cara teori kena faham dahulu, konsep kena faham dahulu, baru kita boleh masuk ke practical part. Kita tengok STP dululah. STP tu sebenarnya kita tak merujuklah dekat STP dah. Kita terus pergi kepada RSTP sebenarnya. Sebab tu istilah yang kita jumpa adalah alternate port. Kalau dulu ini kita panggil sebagai blocking port. Okay, blocking port. Boleh? Okay, saya akan tinggalkan awak dengan soalan nanti. Kita akan cuba tengok penyelesaian yang awak ada pada next class. Terus kita akan sambung dengan PVST plus. Boleh? Boleh, Madam. Okay. Ada soalan setakat ini? Ada Tak ada, soalan? Madam. Okey, tak ada. Tak ada, Madam. Jumpa saya. Nanti saya akan capture, saya bagi dalam Telegram lah. Senang. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni. Kita jumpa lagi next class. Yang belum hantar, tolong hantar awak punya link YouTube awak. Saya nak tengok hasil kerja awak. Alright, kalau tak ada apa-apa, awak boleh left meeting. Thank you, Madam. Sama. Thank you, madam.